Sama juga macam pemakaian tangkal. Orang dengar tangkai dia allergi, telinga jadi merah. Ui, semua tangkai semuanya syirik, berdosa, haram, masuk neraka. Bukan semuanya. Di kalangan sahabat Nabi pun ada yang mengamalkan tangkal. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada meriwayatkan tentang satu doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nabi berkata siapa baca selamat dia daripada gangguan setan, jin, sihir apa semua. Maka para sahabat Nabi ni macam mana depa nak bagi budak-budak kecil baca, bayi 3 tahun 4 tahun tu baca, nak depa mana boleh bercakap lagi. Maka sahabat Nabi menuliskan doa yang Rasulullah ajar tadi pada kulit haiwan. Dia gulung, ikat, kemudian dia pakaikan pada bayi tersebut. Ini ada dalam hadis. Definisi kita kata tu tangkai kan? Azimat, wafak. Kita panggil wafak. Orang Melayu panggil tangkai. Yang buat tu siapa? Sahabat Rasulullah. Syirik lah. Sahabat Rasulullah, kalau mereka syirik, Islam ni tak ada. Mereka lah ikutan utama kita. Rasulullah dan para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu Rasulullah. Wal jamaah itu jamaah para sahabat. Kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Sebab tu kena belajar bagi betul. Jangan pukul rata. Jangan duk jadi macam Wahabi. Kalau macam Wahabi ni, dia jenis pukul rata. Bid'ah, semua bid'ah. Tak duk langsung bid'ah baik ke buruk. Sama juga macam masalah tangkai tadi. Tangkai ada yang baik, ada yang buruk. Sama juga macam masalah rawatan-rawatan Islam ni. Bagi mandi kereta ke, bagi mandi rumah ke. Jenis sapu rata semua ni menunjukkan ilmu dia sangat sikit. Dia hanya belajar definisi syirik, tahyul, benda tu pelik sikit, tak bisa orang buat. Terus dia sapu rata semua. Tak buka dah kitab-kitab lain. Sebab tu hak duk bising. Tu netizen. Hak baca alik batal pun tak pernah betul tu. Tok guru sengap je. Ya, masa benda tu viral, yang buat tu siapa? Yang buat tu tok guru daripada Thailand, daripada pondok Thailand tu. Takkan tok guru tak reti. Dia ada orang jerjih yak. Apa kata syirik ni, apa-apa macam-macam. Lepas tu ada orang tanya dekat Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus pun membenarkan benda tu. Dia pun kata benda tu tak ada masalah. Contoh lagi macam orang buat rawatan Islam pakai ayak kolah masjid. Lagi mula ada orang kata benda ni tahyul lah, duk ingat ayak kolah masjid ni ada keramat lah apalah. Dah duk fikir lagu tu bersih. Pergi lah mengaji dulu. Mai mana ni rawatan Islam pakai ayak kolah masjid? Mai daripada hadis Nabi juga. Kebanyakannya rawatan-rawatan Islam ni menggunakan kaedah qiyas. Kita kena faham dah sumber Islam bukan Quran hadis sahaja. Usul fiqh. Saya mengaji di Jordan 4 tahun belajar usul fiqh. Macam mana nak keluar sesuatu hukum tu? Bukan Quran hadis saja. Kira tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, syirik. Bukan macam tu. Itu nampak sangat hang tak reti. Usul ataupun nak takhrij ataupun nak istidlal ataupun nak mengeluarkan sesebuah hukum ni, sepakat ulama kata sekurang-kurangnya ada 4. Dia mula-mula tengok dalam Quran. Ada tak ada? Kalau tak ada, tengok dalam hadis. Ada tak ada? Kalau tak ada dalam Quran hadis, tengok pada ijma'. Ijma' ni apa? Kesepakatan para ulama, kesepakatan para sahabat Nabi. Yang hak ramai ulama-ulama kata hak tu kita boleh ikut walaupun tak ada dalam Quran hadis. Kemudian yang keempat, qiyas. Qiyas ni comparison. Compare A dengan B. Bermakna ada hukum yang ada di zaman Rasulullah, tapi ada benda di zaman kita ni yang tak ada di zaman Rasulullah, tetapi dia punya kesan dan natijah dia sama. Maka dikiaskan dengan hukum yang ada di zaman Rasulullah. Contohnya macam pengharaman penyalahgunaan dadah. Benda tu mana ada zaman Nabi, mana ada heroin, morfin, apa bentuk, apa pil kuda, apa semua tu, ais syabu. Zaman Nabi mana ada? Betul takkan kita nak bocok jakim halal kan tu? Mai mana kata haram dah tu? Dia kiaskan daripada pengharaman arak. Kerana natijah dia sama, menghilangkan akal. Pakai pil kuda hilang akal jadi mabuk macam orang minum toddy, macam orang minum arak. Maka hukum dia sama, tu nama dia qiyas. Jadi macam pusat rawatan Islam, depa kata ni tak ada dalam Quran hadis ni. Hang dah tengok ijma' dan qiyas kan belum? Ijma' qiyas tu benda apa? Duk sengak kalau tak tahu. Terus ada komen. Jadi kita balik kepada qiyas tadi ni. Main mana ni ayat kolam ni kata rawatan Islam. Kok dalam Syama'il Muhammadiyah ada hadis Rasulullah SAW dipanggil oleh satu orang perempuan. Perempuan ni dia bela anak menakan dia. Anak menakan dia kecil lagi, umur 7-8 tahun tu. Kemudian anak menakan dia ni sakit. Jadi orang perempuan ni dia invite Nabi. Mai ke rumah dia, tolong Ustaz tengok anak menakan saya ni sakit. Maka Rasulullah pun datanglah ke rumah wanita tersebut dan jumpalah dengan anak menakan wanita tersebut. Satu orang laki-laki budak umur 7-8 tahun lagu tu. Kemudian Rasulullah SAW berwuduk. Lalu air kantung yang mana Rasulullah berwuduk tersebut digunakan untuk merawat budak tadi tu dengan dimandikan kepadanya dan diberi minum. Daripada situlah kita dapat dalil bahawa air wuduk ni berkat dan ada syifa, boleh menyembuhkan penyakit dengan izin daripada Allah. Sebab Rasulullah buat. Dalam hadis yang lain,
Rasulullah SAW berwuduk dengan satu bekas. Kemudian Nabi akan ambil macam tekor tu kan. Tuang, sapu muka. Tuang, sapu tangan. Dah habis dah basuh kaki pun semua. Masih ada saki-baki ayak tu. Rasulullah akan berdiri menghadap kiblat dan minum. Sahabat bertanya kenapa? Kerana di dalamnya ada syifa. Jadi nak cari mana ayak wuduk ni? Nak pergi ambil kat ayak paip? Tak. Sebab itulah dikiaskan kepada kolam masjid. Sebab hari-hari orang dok celup tangan wuduk kat situ. Maka diambillah dalil daripada situ, ambil ayak kolam masjid ni berkat penuh dengan syifa dan kesembuhan. Pasal apa sampai 7 masjid? Bab tang nombor-nombor tu, yang tu adalah ilham daripada Allah. Dan ilham ini tidak bercanggah dengan syariat sama sekali. Contohnya, satu orang sahabat Rasulullah nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Dia dengan rombongan dia berhenti di satu kampung. Mereka lapak terputus bekalan. Tapi orang kampung tu tak layan mereka. Kami tak kenal orang luar. Mereka pun tak apalah. Mereka tak mau ambil kita sebagai tetamu. Tak bagi kita makan sikit pun. Mereka berehat je lah. Tiba-tiba ada satu orang mai. Dia kata, ada tak di kalangan kamu hak pandai ruqyah, menjampi? Maka mereka pun tunjuk ni, kami punya ketua jemaah ni, Amir Sa'b kami ni, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id tanya apa sebab? Dia kata kami punya ketua kampung kena petuk dengan ulat, kaki biru dah, kami duk berubat macam-macam lah, tak boleh nak buat apa. Kok lah hampa pandai jampi. Boleh lah tolong berubat. Abu Sa'id pun pergi. Dia baca 7 kali surah Al-Fatihah. Nabi tak bisa ajak. Dalam Quran hadis tak ada. Yang tu dinamakan ilham. Pasal apa 7? Pasal apa tak 8? Pasal apa tak 6? Tak ada siapa petikai. Jadi ulama mengambil pedoman daripada itu, dikiaskan 7 kali Fatihah, 7 kali masjid. Apa masalah dia? Itu kata kalau tak erti semua benda nak jadi isu. Ini nama dia kias. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat sama sekali. Ini bila orang semua ayat dia berkata syirik. Kan syirik tang mana?